Salam sejahtera kepada semua. Kumpulan kami ialah kumpulan 4 dan kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli yang berlainan kaum. Tajuk untuk kumpulan kami ialah Perbandingan adat perkahwinan antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Nama saya ialah Yong Hui Sin dan saya akan memulakan pembentangan pada hari ini. Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan tradisi dan adat budaya masing-masing. Begitu juga dalam upacara perkahwinan. Perkahwinan membawa maksud akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat-syarat tertentu. Perkahwinan perlu dirancang supaya segala upacara dapat dijalankan sebaik-baiknya. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resam yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh istiadat. Setiap perlakuan mereka akan dipengaruhi dengan adatnya yang tersendiri, terutama dalam majlis perkahwinan. Pada asasnya, adat resam perkahwinan masyarakat Melayu merangkumi peringkat berisik, meminang, bertunang, majlis berinai, majlis akad nikah dan majlis perkahwinan. Manakala untuk kaum Cina, perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mengikut kepercayaan mereka, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh mereka, iaitu implisit dan eksplisit. Pada asasnya, adat rasam perkahwinan kaum Cina merangkumi peringkat berisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Penjelasan yang lebih terperinci akan dijelaskan oleh rakan saya yang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Sim Yak Fiong. Pada hari ini, saya ingin berbincang tentang adat istiadat perkahwinan kaum Melayu. Adat istiadat perkahwinan kaum Melayu bermula dari adat merisik yang dikenali sebagai adat meninjau atau menengok. Tujuan utama adat merisik ini adalah untuk memastikan bahawa gadis itu masih belum berpunya. Selalunya, abang atau kakak bapa pihak lelaki akan dipilih sebagai pewakil pihak lelaki untuk merisik. Pihak perempuan perlu menerima merisik daripada pihak lelaki yang mempunyai latar belakang agama dan pekerjaan yang baik. Selepas merisik, adat meminang akan berlangsung. Adat ini bermula dengan pemberian sebentuk cincin belah rotan kepada pihak perempuan sebagai tanda janji sudah diikat antara dua pihak. Setelah itu, mereka akan berbincang tentang mas perkahwinan, hantaran dan tarikh yang sesuai untuk bertunang. Bertunang adalah tanda mengikat janji untuk menjadi suami dan isteri. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan saudara mara terdekat untuk bertunang. Semasa bertunang, satu jamuan akan diadakan di rumah pihak perempuan dan pihak lelaki akan memberi hantaran seperti tepak sirih, kuih muih dan sebetul cincin kepada pihak perempuan. Adat sarung cincin juga akan diadakan. Jika kakak pihak perempuan masih belum berkahwin, pihak lelaki akan memberi hantaran kepada kakak pihak perempuan kerana peminangan itu sudah melangkah betul. Setelah itu, majlis berinai akan dijalankan secara berperingkat, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Kini kaum Melayu hanya membuat majlis berinai ini secara kecil-kecilan kerana faktor kos yang tinggi. Pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari tangan dan kaki termasuk pada tapak tangan, manakala pengantin lelaki hanya memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan saja. Majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Tok Iman akan membacakan lafaz nikah sambil berjabat tangan dengan pengantin lelaki dan pengantin lelaki dikehendaki mengulangannya. Selepas akad nikah, pengantin lelaki akan melakukan upacara membatalkan air sembahyang. Akhirnya, majlis perkahwinan akan diadakan. Kedua-dua pengantin akan memakai baju songket dan dihias indah. Pengantin lelaki akan menuju ke rumah pengantin perempuan, diarahkan paluan kembang serta diiringi bunga mangga. Pengantin perempuan akan menyambut kedatangan pengantin lelaki dengan taburan beras kunyit. Para tetamu yang datang pada hari itu akan diberi bunga telur. Nama saya Lu Jiu. Sekarang saya akan terangkan adat perkahwinan kaum Cina. Yang pertama, kaum Cina akan merisik. Objektif utama bagi merisik adalah untuk mengkaji latar belakang wanita yang hendak dijadikan isteri. Selepas itu,
Meminang akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Dalam adat meminang, seorang wakil pihak lelaki akan dipilih dan berkunjung ke rumah pihak keluarga perempuan untuk membincangkan tentang perkara-perkara perkahwinan. Seterusnya, ialah adat bertunang. Kedua-dua pihak akan menetapkan hari pertunangan berdasarkan kalender Cina, iaitu bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua-dua pasangan tersebut. Selepas hari pertunangan, keluarga pasangan pengantin akan menghantarkan kad jemputan majlis perkahwinan kepada saudara mara, sahabat dan jiran masing-masing untuk menghadiri majlis perkahwinan. Seterusnya ialah istiadat pemasangan kain merah di pintu besar. Ini sebagai tanda perkahwinan tersebut akan berkekalan. Pada malam sebelum hari perkahwinan, pasangan dilarang bertemu dan kedua-dua akan menjalankan upacara sikat rambut. Pada hari perkahwinan, kalangan pengantin ataupun tetamu dilarang memakai pakaian berwarna hitam, biru hitam dan kelabu, kerana warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Setelah pengantin lelaki sampai ke rumah pengantin perempuan, seorang budak lelaki dari keluarga pengantin perempuan akan diminta untuk membuka pintu kereta pengantin lelaki, dan pintu dan ampau akan diberikan kepada budak itu. Sekarang, pengantin lelaki dan pengiringnya akan dihalang di luar pintu rumah untuk permainan pintu perkahwinan. Permainan ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengantin lelaki memahami dan menyayangi bekal isterinya. Seterusnya ialah upacara minum teh. Ini sebagai tanda penghormatan pasangan pengantin kepada orang-orang tua dan melambangkan penerimaan kedua-dua belah keluarga terhadap pasangan tersebut. Akhirnya, semasa jamuan makan malam, pasangan pengantin akan saling mengenali dengan ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Salam sejahtera, nama saya John Mengki. Di sini saya akan menjelaskan metodologi tugasan ini. Dalam membuat tugasan ini, kami telah menjalankan kajian dengan menggunakan beberapa cara, yaitu melalui kajian pola soal selidik, Google Form, semua dari internet, dan kajian melalui temu buah cara atas talian tentang belajar USM. Selain itu, kami membagikan kerja supaya projek ini berjalan dengan lancar. Setelah mengumpul sebuah maklumat yang diperlukan, kami telah menggabungkan dan menganalisis maklumat yang diperoleh dalam teliti. Gabungan maklumat daripada kajian ini kemudiannya digunakan untuk tugasan kami. Assalamualaikum dan hai, nama saya Ahmad Syamil bin Norizwan. Saya akan menerangkan tentang keputusan dan pembincangan untuk bahagian yang pertama. Soalan yang pertama, kami menanyakan tentang penglibatan kaum lain dalam melibatkan diri dalam majlis perkahwinan kaum lain, seperti kaum Cina melibatkan diri dalam majlis perkahwinan kaum Melayu. Keputusannya amat memberasakan, iaitu lebih daripada 60% pernah hadir ke majlis perkahwinan bangsa selain bangsa sendiri. Untuk soalan yang kedua, kami menanyakan tentang maklumat asas tentang adat perkahwinan Melayu yang mereka tahu. Kebanyakan jawapan telah mendapat responden lebih daripada 50%, seperti merisik, meminang, menghantar belanja dan sebagainya. Namun hanya dua jawapan yang mendapat maklumat yang lebih kurang daripada 20%, iaitu berasal gigi dan mandi limau. Untuk soalan seterusnya, kami menanyakan tentang maklumat asas tentang adat perkahwinan kaum Cina. Kebanyakannya mendapat responden peratusan yang tinggi, seperti meminang, upacara pertunangan dan majlis perkahwinan, kecuali merisik yang mendapat peratus kurang daripada 30%. Selebihnya tinggi lebih daripada 40%. Untuk soalan yang seterusnya, kami menanyakan tentang pengetahuan responden tentang wang hantaran belanja dalam adat perkahwinan Melayu. Perbincangannya mendapati lebih daripada 60% pernah mendengar tentang wang hantaran dalam perkahwinan Melayu, manakala lebih kurang 30% tidak pasti dalam hal ini. Ini menunjukkan masyarakat peka tentang amalan wang hantaran dalam masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Hazwani Zamri. Saya akan
akan mempersembahkan bahagian kedua untuk analisis dan perbincangan soalan seterusnya berkaitan dengan adab perkahwinan kaum Cina, iaitu hari pertunangan dipilih berdasarkan hari tarikh kelahiran pasangan tersebut. Terdapat 3 pilihan jawapan, iaitu tidak pasti, salah dan betul. Pilihan jawapan betul memiliki peratusan yang paling tinggi, iaitu 53% yang terdiri daripada 70 responden yang kebanyakan daripada kaum Cina sendiri. Manakala pilihan jawapan tidak pasti pula memiliki peratusan kedua yang tertinggi, iaitu 47% terdiri daripada 62 responden yang terdiri daripada kebanyakan daripada kaum Melayu, manakala jawapan tidak pasti memiliki 0%. Soalan seterusnya berkaitan dengan pantang larang adab perkahwinan orang Melayu. Para responden diberikan 5 pilihan jawapan dan dibenarkan menanda lebih pada 1 pilihan jawapan. Pilihan jawapan jangan berembun atau kalau malam mengelakkan unsur jahat memiliki nilai peratusan yang paling tinggi, iaitu 53% mewakili 70 responden. Manakala pilihan dilarang memandang cermin ketika disolek bagi mengelakkan hilangnya seri memiliki nilai peratusan yang paling rendah, iaitu 15.2% mewakili 20 responden. Analisis lain pula sebanyak 33 responden hanya menanda satu pilihan jawapan, iaitu kedua pengantin dilarang bercakap ketika bersanding kerana kurang manis dipandang tetamu, terdiri daripada 28 orang Cina, 4 orang Melayu dan 1 orang India. Soalan berikutnya berkaitan pantang larang adab perkahwinan kaum orang Cina. Dapat responden diberikan 3 pilihan jawapan dan dibenarkan menanda lebih pada 1 pilihan jawapan. Pilihan jawapan dilarang memakai pakaian yang berwarna kelabu hitam dan biru yang melambangkan kematian dan sedih memiliki nilai peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 76.7% mewakili 96 responden. Manakala pilihan jawapan perkahwinan dilarang diadakan pada tarikh tertentu bagi mengelakkan malapetaka pula memiliki nilai peratusan yang paling rendah, iaitu 56.8% mewakili 75 responden. 23 orang daripada 132 orang hanya menanda satu pilihan jawapan, iaitu pilihan sekiranya terdapat kematian dalam kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan perlu ditangguh pada tahun hadapan atau selama 100 hari, yang terdiri daripada 14 orang Cina, 4 orang Melayu dan 1 orang India. Soalan yang terakhir adalah bermaksud perkahwinan moden dan para responden bebas menyuarakan pendapat pada ruang jawapan yang telah disediakan. Kebanyakan para responden berpendapat bahawa perkahwinan moden adalah sebuah perkahwinan yang tidak mengikuti tradisi atau adat resam, bersifat lebih terbuka, tidak lebih ringkas, kos yang murah dan jimat masa. Terdapat juga segelintir responden berpendapat bahawa perkahwinan moden dibenarkan selagi tidak melanggar batas yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing. Selain itu, perkahwinan moden juga turut dikaitkan dengan unsur-unsur barat. Terdapat juga segelintir responden yang menegaskan bahawa perkahwinan moden perlu juga diselit dengan unsur tradisional seperti orang Cina mengadakan upacara teh pada pagi perkahwinan dengan menjemput pengantin perempuan ke rumahnya dan menjamu teh tersebut kepada bapa dan mak mentua. Kesimpulannya, negara kita terdiri daripada beberapa kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Oleh itu, terdapatnya perbezaan dari segi adat, bahasa dan juga budaya. Walau bagaimanapun, perbezaan ini tidak menghalang negara kita daripada mencapai persatuan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus menghormati dan mempelajari adat yang berbeza di antara kaum-kaum di negara kita. Dalam proses penyiapan tugasan ini, kami berasa bangga dan gembira kerana keperluan mempelajari adat perkahwinan yang berbeza kaum. Di sini juga, kami ingin berterima kasih kepada penyiar kita, Dr. Tuti, atas nasihat yang diberikan sepanjang tempoh ini. Sekian, terima kasih.